Barang naik, cukai naik, gaji tak naik. Pimai tang tu. Akhirnya tang tu juga dia kahwin. Dia bila tak sebut dalam belanjawan, maksudnya benda tu takkan berlaku tahun depan. NPN ni nak ke tak? Yang ini pun belum dibincangkan secara halus oleh kerajaan. Kita jangan cerita orang tak rasional. Kerajaan naikkan cukai, gaji tak naik. Jadi dia minta pilih PAS pada waktu itulah. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Saya Dr. Fatul Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Dan hari ini kita akan membicarakan topik-topik yang tentunya trending di pasaran, insya-Allah. Dan topik yang pertama saya kira yang hangat dibahaskan di Parlimen, bahkan sedang dibahaskan di Parlimen dan mendapat perhatian banyak pihak, khususnya rakyat dan lebih-lebih lagi netizen. Pelbagai komen yang kita lihat di Facebook, di Twitter, di TikTok dan sebagainya. Cumanya pada saya, kita pada malam ni Agil, kita bukan nak jadi penganalisa ekonomi ataupun penganalisa bajet dari perspektif cukai ke, dari perspektif pembangunan ekonomi ke, dari perspektif pelbagai. Okay? Cuma pada malam ini kita nak bawa poin-poin penting yang kita kira menjadi perhatian rakyat dan masyarakat di bawah, isu-isu yang dibangkitkan melalui platform social media. Okay? Dan perkara pertama saya kira yang perlu kita bincangkan apabila kerajaan mengumumkan peruntukan bonus untuk kaki tangan kerajaan yang berstatus 56 ke bawah, dengan kontrak dan juga tetap, kedua-duanya sekali RM2,000. Okay? Dan juga kepada mereka-mereka yang pencen RM1,000. So atas nama rasionalisasi subsidi, which is itu dasarnya lah, rasionalisasi subsidi. So jadi kita melihat pelbagai komen. Ada yang cuba agihkan kepada RM2,000 tu kepada setahun, kepada hari dan sebagainya, buat calculation. Biasalah, hal ini sebenarnya tak cukup lah dan macam-macam lagi. So dan juga ada komen daripada Datuk Seri Johari Ghani. Saya kira sangat baik juga pandangan dan pendapat yang beliau berikan. Mungkin Agil boleh mula dulu. Ya, saya rasa berkenaan dengan rasionalisasi subsidi ni, betul memang ada sedikit mixed feeling lah. Ada yang kata bagus, ada yang kata tidak bagus. Mungkin boleh cerita sikit kepada awam rasionalisasi subsidi itu apa? Bila rasionalisasi subsidi ni berlaku bila mana kerajaan menyatakan bahawa ada problem dalam konsep subsidi yang dibuat oleh kerajaan, iaitu ada ketirisan subsidi, yang mana ada subsidi-subsidi yang dibantu oleh kerajaan ini tidak atau sampai pada orang yang sampai pada orang yang tak sepatutnya dapat. Kat sini ada ketirisan. Kepada orang yang tak sampai pada orang yang patutnya dapat, tapi sampai pada orang yang sepatutnya tak dapat. Contohnya macam dia kata isu diesel lah. Dia kata diesel pun dia remove the subsidi. Tapi itu dia berasas perbincangan dan perdebatan yang dibuat untuk membawa kerajaan kepada keputusan merasionalisasikan subsidi. Namun yang demikian, kita juga tahu bahawa bila dia nak rationalize subsidi ni, dia nak mengurangkan tekanan perbelanjaan fiskal kerajaan. Maksudnya bila kerajaan memberi subsidi, kerajaan kena immediately bayar apa-apa gap ataupun top up, apa-apa perbezaan dengan cash yang ada. Kerajaan kena keluarkan duit. Kena keluar duit lah. Direct keluar duit. Jadi itu perbelanjaan fiskal kerajaan. Bila dia remove subsidi, maksudnya dia sedikit sebanyak melegakan sedikit perbelanjaan kerajaan. Namun yang demikian, kerajaan juga dikatakan akan menyatakan bahawa akan menambah bantuan rahmah kepada mereka-mereka yang layak untuk mendapat bantuan sebagai salah satu fungsi untuk memberi atau membawa kepada targeted subsidi bersasar. Maksudnya kalau dulu semua orang pukul rata, kalau harga ayam murah semua orang dapat. Tapi hari ni dia kata okey, kita remove harga siling ayam, apungkan harga siling ayam, tapi kita bagi cash kepada mereka-mereka yang layak dapat, dengan harapan duit itu akan dibelanjakan untuk membeli ayam, contoh. Okey, cadangan Datuk Seri Johari Ghani untuk apungkan harga beras juga?
Itu pun salah satu konsep untuk merasionalisasikan subsidi. Cumanya saya terpanggil untuk mungkin re-emphasize balik apa Datuk Seri Johari Gani kata. Dia kata kegusaran yang ada hari ini adalah bila mana kerajaan nak menjalankan subsidi bersasar, konsep dengan memberi bantuan secara terus kepada keluarga-keluarga yang Lamsam. layak untuk dapat secara lamsam, takutnya nanti akan ada keciciran, duit tu tak sampai kepada matlamat kerajaan untuk memberi bantuan pada mereka, mengurangkan kos sara hidup. Contohnya katalah dia bagi bantuan tu pada bulan Januari, tak sempat sampai 30 Januari dah habis lah. Itu yang dia takut. Cadangan dia ialah untuk memastikan setiap bulan keluarga-keluarga yang patut dapat subsidi kerajaan ni ada cukup kuantum ataupun cukup perbelanjaan yang diberikan bantuan oleh kerajaan tu untuk berbelanja bagi mengurangkan kos sara hidup. Maksudnya mungkin kerajaan kena bagi setiap bulan lah. Maksudnya setiap bulan keluarga-keluarga yang patut layak dapat ni akan dapat berdasarkan konsep targeted subsidi. Kalau 2,000 agihkan kepada setiap bulan jadi berapa bulan? Memang tak cukup lah tu. Saya rasa dalam 100 lebih lah. 100 lebih lah. Tapi itulah polemiknya, Dok. Bila kita nak rationalize subsidi, dikala kita betul-betul nak mengekang ketirisan subsidi, kita juga kena memikirkan jumlah yang masuk akal kepada golongan-golongan yang memerlukan subsidi. Itu satu. Keduanya, definisi golongan yang memerlukan yang akan diberikan bantuan oleh kerajaan ni adalah berdasarkan apa? Adakah berdasarkan jumlah gaji ataupun jumlah pendapatan isi rumah ataupun jumlah perbelanjaan isi rumah? Maksudnya sama ada kita nak bagi tahu yang bahawa kumpulan-kumpulan mereka yang berpendapatan sekian-sekian banyak baru layak dapat, ataupun bila dah tolak segala komitmen duit nak belanja ni. Itu dia parameter yang kita gunakan untuk menyatakan siapa yang patut layak dapat bantuan daripada kerajaan untuk subsidi bersasar. Yang ini pun belum dibincangkan secara halus oleh kerajaan. Saya tak rasa benda tu diperhalusi up to that level yet. Itu yang saya risau. Sebab apa? Kalau benda tu tak dibincangkan dan diperhalusi, announce dalam bajet, bendanya dah budgeted. Kalau tak diperhalusi, maksudnya kita tak ready pun sebenarnya nak bentang bajet ni. Itu pendapat saya lah. Tapi pada saya ini dari satu yang positif weh. Positifnya bajet ini mungkin agak kurang so-called seksi bagi ahli-ahli perniagaan, businessman, private company, professional, ahli ekonomi. Betul. Tetapi bagi rakyat saya kira satu bajet yang kena dengan keperluan kehidupan mereka. Betul. Okey. Walaupun mungkin jika dilihat dari perspektif yang lain, topik seterusnya kalau kita tengok Agil, tax. Banyak yang komen pasal tax ni. Kita bukan pakar tax kita bukan dari Deloitte, kita bukan dari Pricewaterhouse, tetapi dari satu sudut yang kajian-kajian yang dibuat, persoalan yang timbul, kenapa kita tak laksanakan GST? Okey. Kenapa persoalan itu timbul? Saya tak bercakap soal statement-statement dan kenyataan-kenyataan lama yang Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi, iaitu berkenaan dengan penghapusan GST dan sebagainya. Saya nak bercakap soal nak move on ni. Okey. Kenapa? Kerana sekarang ni kalau kita tengok kerajaan gunakan bajet Petronas. Hasil daripada Petronas, bukan bajet Petronas, hasil daripada Petronas 78 bilion. Dan GST mampu mendatangkan income kepada kerajaan. Kalau kita ambil 6%, 44 bilion kita kira. 44 bilion. Sedangkan service tax yang kerajaan ambil ini 6% kepada 8%, 6% kepada 8% service tax, iaitu cukai perkhidmatan. Selain daripada makanan, minuman dan juga telekomunikasi. Okey, kerajaan ambil 8%. Makanan, minuman dan juga telekomunikasi kekal 6%. Kalau diambil pun, kalau kita campur pergi, lebih kurang dalam 5 bilion setahun kan? Lebih kurang. Okay? Lebih kurang 5 bilion setahun. So compare dengan GST 44 bilion. Kalau dia pergi 3% mungkin dalam 22 kalau bilion. Kita tekan pergi, kalau kerajaan ambil 3%,
Ada lebih kurang dalam 22 bilion lebih kurang. So still mampu, bila kita bercakap soal rasionalisasi subsidi ni, banyak benda lagi yang boleh dibuat. Betul tak betul? Betul. Betul. So jadi apa pandangan Nagil sendiri tentang soal tentang teks ni? Betul lah, dia ada banyak argumen yang dibincangkan di peringkat rakyat. Walaupun rakyat pun bukan pakai teks, tapi kita bila sebut pasal teks ni, pertama sekali, satu, kita dah remove subsidi. Bila remove subsidi, secara tidak langsung cost of living kita akan meningkat lah, akan naik lah. Pada siapa yang dapat bantuan daripada kerajaan mungkin akan tak rasa sangat, tapi bila bagi lamsam, duit pun tak sampai, akan terasa jugalah bila subsidi ni di-remove ataupun dialihkan ataupun dihapuskan oleh kerajaan. Yang kedua, akan menjadi lebih pening kepala bila kerajaan announce naik SST daripada 6% pergi 8%. 6% pergi 8% yang tak kena, tadi macam Dok kata, makanan, minuman, telekomunikasi dengan pengangkutan. Tapi dalam kaedah macam mana pun kita nak fikir, akhirnya naik teks, naiklah barang. Macam mana kita nak cakap pun, naik teks, naik barang. Okey, tadi kita dah remove subsidi, barang naik, confirm. Naik teks, barang naik lagi. Maksudnya, walaupun kerajaan dilihat memberi bajet tahun 2024 yang banyak kepada rakyat, tapi akhirnya isu pokok kerajaan tak selesaikan, iaitu kos kehidupan yang akan makin tinggi di tahun 2024. Sama ada ia benar atau tidak, ini terpulang kepada kerajaan untuk menterjemahkannya ataupun membawa kepada keperluan untuk berkomunikasi dengan rakyat dengan lebih terperinci untuk memberikan ketenangan kepada rakyat bahawa kita ada cara untuk mengurus kos kehidupan rakyat. Walaupun kita dah remove subsidi, walaupun kita dah naikkan teks. Tapi saya juga nak setuju dengan pendapat Dok, yang peningnya naik SST ni pun akan menghambat rakyat. Buat GST pun akan menghambat rakyat. Dan orang yang marah sama pun. Kenapa tak buat GST? Kalau buat GST, kita sah-sah dapat 3%, 22 bilion. Ambil calculation mudah. Yes. Kalau tak nak buat 6% lebih telus. Yeah. And government akan pasti dapat income yang clean daripada kutipan cukai, sebab semua orang tak boleh lagi dah. Dah tak boleh nak hide the numbers, tak boleh hide the books. Jadi, itu yang tak masuk akal. Kenapa tak buat GST? Dikala kita tahu semasa kita berkempen politik, kita gunakan modal GST ni sebagai modal politik. Okeylah, kita semua terima dan rakyat semua faham. Dan kemudiannya bila jadi kerajaan, even Menteri Ekonomi sendiri pernah cakap GST mungkin adalah satu langkah yang perlu dipikirkan oleh kerajaan. Kenapa tak buat sekarang? Adakah kerana malu ataupun tak nak nanti rakyat cakap menjilat ludah sendiri? Itu saya nak. Itu saya nak cuk kat situ. Yang itu saya rasa bukan satu masalah dah sebenarnya. Kita semua faham dah. Dia pada saya, perubahan pendapat dan pandangan ini satu perkara yang biasa. Okey, dan membuat satu tindakan yang tidak popular sebagai pemimpin itu satu perkara yang biasa. Dia tak luar biasa pun. Kenapa saya katakan biasa? Kerana saya tertarik sebenarnya ucapan pembentangan bajet oleh Yang Amat Perdana Menteri ini penuh dengan konten-konten sejarah Islam, nas-nas Al-Quran, hadis Nabi SAW, kenyataan-kenyataan tokoh-tokoh khilafah Islam yang dulu, Umar Abdul Aziz dan sebagainya. Saya sangat tertarik. Okay? Dan kalau diperhalusi dan ditelusuri lagi sejarah, kita akan dapati bahawasanya banyak pendirian yang tidak popular yang dibuat. Contoh, Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah membuat pendirian tanah-tanah yang tak dimajukan, tak diusahakan oleh rakyat pada ketika dia memerintah. Waktu tu dia jadi khalifah, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua. Okey. Siapa yang tak usahakan tanah-tanah tersebut akan dirampas, akan diambil, dia jadi milik negara. Kalau ikut tu popular ke tak popular? Tak popular. Tapi Umar Al-Khattab implement perkara tersebut untuk memastikan ada productivity. Okey, ada hasil berkhidmat kepada tanah. So, demikian juga keadaan sekarang. Pada saya, secara rasionalnya, kita jangan cerita orang tak rasional. Hak nak ambil video lama, kalau nak cerita video-video lama ni, contoh paling simple, PTPTN. Saya duk tengok orang duk main isu PTPTN dan sebagainya. Come on lah, semua parti politik ada janji-janji masing-masing berdaya isu PTPTN. Pas.
berjanji tahun 2018 pilihan raya Hapus nak PTPTN. menghapuskan PTPTN. Bahkan statement kenyataan yang berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man, Tuan Man, dia kata apa? Dia kata PAS lain, dia kata. Kita hapus PTPTN. PH dia orang kata nak lewatkan pembayaran. BN kekalkan PTPTN. Jadi dia minta pilih PAS pada waktu itulah. Tapi bila jadi kerajaan, bila PAS jadi kerajaan, masuk dalam kerajaan Perikatan Nasional, tidak ada desakan-desakan untuk dihapuskan PTPTN. Sebab apa? Sebab PAS pun tahu dan belajar bahawasanya tak semudah itu untuk dihapuskan PTPTN. Ya? Jadi itu saya kata, perubahan pandangan politik itu, pandangan politik berubah, ekonomi pun boleh berubah. Dan pelbagai pendapat ulama pun, Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid, pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama ketika mana dia di Iraq, pandangan baru ketika mana dia di Mesir. Dia tukar fatwa dia. Kenapa? Mungkin ada penghujahan dari sudut nas, dalil dan sebagainya, kajian, analisa. Pada saya demikian juga isu ekonomi. Mungkin pada waktu itu mereka berpendapat nak kena hapuskan GST, walaupun retorik ke apa ke dan sebagainya. Tetapi hari ini saya kira ramai ekonomis bercakap soal implementasi semula GST. Okey ke? Saya setuju. Jadi pokoknya ialah kalaupun benda itu pernah disensasikan menjadi modal politik, tapi akhirnya bila kita dah menjadi kerajaan dan kita realise, kita menyedari bahawa ianya bukanlah satu perkara yang kata rasional semasa dia buat janji-janji dia dulu, dan kita pun tahu kerajaan hari ini pun dah mengaku dah efektifnya GST. Saya rasa tak salah kalau kerajaan umumkan GST dan akhirnya akan mengkayakan pendapatan negara yang akhirnya mungkin boleh disalurkan kepada keperluan untuk subsidi jika perlu. Saya kata kalau kita nak remove subsidi completely ni, kita masih jauh lah, perjalanan kita masih jauh. Sebab dia kena berbalik kepada kesedaran dan awareness. Betul. Masyarakat, Dan attitude kita, budaya kita itu boleh berbelanja. Itu belum lagi ada nanti kita nak bincang beberapa perkara yang hilang dalam radar belanjawan 2024. Jadi kita berhenti sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Relax bro. Kembali kita dalam podcast Relax Bro. Kepada penonton dan pendengar, jangan lupa untuk share, like dan follow kami di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan juga Spotify. Tanpa sokongan anda, memang kita ni hidup segan mati tak maulah, Dok. Okay. Kena berusaha juga untuk mendapatkan ramai follower. Ya. Kita tolonglah PM buat GST ya. Betul lah tu. Tapi saya perasan tadi, saya perasan lah, saya banyak pakai bahasa Melayu yang sopan lah. Orang cakap. Saya pun perasan. Nampak macam sebelum ni saya lah duk pakai wacana. Apa semua kan. Hari ni mana Agil pula ni mana. Tapi saya rasa pasal efek dengar belanjawan daripada PMX. Yang banyak dia guna perkataan-perkataan yang tak pernah dengar ni. Saya sampai pening, apa benda ketimbang, apa benda masyul kan. Kesenjangan tu pernah dengar lah. Saya kagum dengan seriously saya kagum dengan PMX sebab sebenarnya dia terkenal dengan kepakaran di dalam sastra. Dan itu pun bidang dia pun. Dari dulu pun banyak perkataan-perkataan dia ketika dia Menteri Pendidikan dijadikan di Dewan Bahasa Pustakakan. Tu dia di Dewan Bahasa Pustakakan. Maksudnya banyak perkataan-perkataan tu dalam Dewan Bahasa tu dia punya lah. Yang dia punya. Yang which is jangan diguna pakai lah. Jadi ucapan-ucapan dia tu dihiasi dengan bahasa-bahasa seperti itu. Contohnya baru-baru ni marca pada. Pakat riuh rendah cari lagi. Marca pada tu apa? Marca pada tu nowadays lah. Oh, nowadays. Dunia hari ni maksudnya. Saya masa dia sebut diluncurkan atau dilancarkan. Itu pun jadi satu perdebatan tu. Diluncurkan atau dilancarkan. Jadi Perdana Menteri dah pun meluncurkan belanjawan 2024. Kita akan sambung bincang lagi pasal belanjawan ni. Antaranya ialah beberapa perkara yang nampak hilang dari radar belanjawan lah, Dok. Beberapa elemen yang hilang yang tak pasti sama ada walaupun hangat diwacanakan lah pula dibincangkan. Contohnya salah satunya Agil, dasar gaji progresif. So itu saya kira Menteri Ekonomi YB Rafizi dah bercakap berbulan-bulan lamanya.
soal dasar gaji progresif ini untuk tingkatkan kualiti dan hasil kerja yang baik serta produktiviti lah kita katakan, berbanding dengan dasar gaji minimum sebelum ini. Ya, dia sebenarnya dia jadi Uh, pelengkap. uh, Dasar gaji progresif ni akan melengkapi dasar gaji minimum. ya, Dan sebab kita dah perkenal dasar gaji minimum dan perlu ada dasar, dasar gaji, gaji progresif. supaya orang ni ada motivasi untuk tingkatkan dia punya produktiviti dia. Setuju. Saya rasa benda ni saya agak terkilan bila tak nampak ada elemen dasar gaji progresif dalam ucapan belanjawan Perdana Menteri. Sebab Tapi di Majlis Tindakan Ekonomi Negara dah endorse. diluluskan. Kabinet pun dah luluskan. Tapi Cumanya saya tak pasti apa sebab dan puncanya tak di-highlightkan dalam belanjawan negara. Dia mudah dok bagi saya lah. Sama ada dia jadi hidden agenda ke atau tak ke. Dia bila tak sebut dalam belanjawan, maksudnya benda tu takkan berlaku tahun depan. Sebab apa? Bila rang undang-undang perbekalan ni dibentangkan di Parlimen dan diluluskan oleh Parlimen, itu je yang kerajaan boleh belanja. Ya. Jadi bila tak ada disentuh dalam belanjawan 2024, saya takut benda tu tak jadi. Ini tak jadi. Itu satu. Keduanya, di mana kerajaan remove subsidi, kerajaan naikkan cukai, gaji tak naik-naik. Yeah, that's problem. Gaji tak naik-naik. Dan ini adalah satu problem yang sentiasa berlaku di Malaysia. Barang naik, cukai naik, gaji tak naik. Ini problem. Okey, dan termasuklah harga kenderaan naik. Harga kenderaan gaji tak naik. Nak beli kereta buat loan. Tapi loan tak dapat. Sebab apa? Sebab gaji tak setara. Gaji tak sampai. So jadi itu antaranya mungkin boleh dilihat dari masa ke masa. Mungkin ada selepas ni ada perkembangan. Mungkin ahli-ahli parlimen yang dengar podcast kita malam ni boleh bincang soal ini dalam parlimen. Satu lagi elemen yang saya tak nampak juga adalah berkaitan dengan food security. Kita perspektif maksudnya apa lagi yang akan dibuat oleh kerajaan untuk memantapkan food security industry di Malaysia. Sebab kita tak nak lagi kejadian ayam tak cukup, telur tak cukup, daging tak cukup ni berulang dok. Beras tak cukup. Saya tahu ada peruntukan yang diumumkan melalui MAFI, tapi soalannya cukup ke? Ataupun what is the plan? Saya tak cakap kita akan selesaikan isu food security ni pada tahun 2024. Tapi bukankah cadangan apungan harga ayam dan apungan harga telur itu salah satu daripada plan untuk food security? I don't think so. Sebab bila you cadangkan untuk apungan harga ayam dan harga telur ni, ia merely removing subsidi untuk menguruskan perbelanjaan kerajaan. Yang saya maksudkan, dia tetap akan efek supply and demand kot. Dia akan tetap efek supply and demand. Cumanya yalah, kalau dia efek supply and demand pun, it become free market. It become free market. So semua orang boleh niaga ayam, semua orang boleh jual ayam. Tapi isunya berapa ramai orang akan jaga ayam, berapa ramai orang akan beli ayam. So to manage the supply is to making sure kerajaan the whole chain tu terjaga. Isu makanan ayam pun kita tak selesai lagi. Animal feed, chicken feed ni tak selesai lagi. Chicken feed kita pun masih import daripada luar. Daging kita pun walaupun dah remove AP dan sebagainya, betul lah, tapi kita import lebih kurang dalam 80%, 70% daripada 80% ni still daripada India, dan ini bukan daging lembu, daging kerbau. Jadi ini antara elemen yang bagi saya kritikal. Sebab kita dikejutkan dengan tidak cukupan makanan asas. Telur, ayam, mula daging, lepas tu ayam, lepas tu telur. Dan suddenly beras. Tapi beras saya tengok recover. Dia okey lah recover. Tapi kita, mengejutkan saya, ada jualan ramah baru-baru ni lagi lah, jualan ramah di Perlis. Kita target beras lah banyak. Tapi rupanya beras yang tak habis. Tak habis beras? Okey lah, beras punya Alhamdulillah, krisis beras dah selesai lah. Maknanya Abang Mat berjaya lah Abang Mat. Tahniah Abang Mat. Tahniah Abang Mat. So tapi yelah, saya rasa itu antara satu elemen-elemen yang saya harap ada diumumkan oleh PMX dalam belanjawan 2024, tapi tak ada lah. Itu lagi kita bercakap soal daging import. Okay, 80% daripada daging yang kita makan seharian adalah daging import. Okay, dan 70% daripada itu adalah daging import dari India, which is bukan lembu. Untuk makluman semua, itu adalah daging kerbau. Betul. Okey, tak apa, bukan salah pun makan daging kerbau, tak haram pun. Alhamdulillah kita punya polisi, JAKIM, veteriner, Kementerian Kesihatan, dia orang tiap-tiap tahun dia orang pergi buat inspection ataupun
check Hmm. di pusat-pusat sembelihan yang telah telah di-endorse oleh kerajaan, tiap-tiap tahun disemak dan diberikan persijilan ataupun lesen sambungan tiap-tiap tahun untuk diperbaharui. Tapi itu satu isu. Yang pentingnya, okay, Agil, kita punya livestock. Kita duk cakap pasal soal, okay, AP kita buka AP, semua orang boleh masuk import, tapi bagaimana dalam negara kita domestik? Okay, livestock yang kita ada hanya 20% je. Betul. So apa plan kerajaan untuk tingkatkan lagi kita punya livestock ni? Ini Benda tu pun dengan kita tengok kes NFC NFC. Agil, Hmm. yelah 12 tahun saya kira berapa tahun 12 tahun. Dikata, dituduh macam-macam kepada syarikat tersebut, tapi akhirnya hasilnya hari ini adalah mereka dibebaskan dan didapati tidak bersalah. Tidak bersalah. Okay. Dan Tak semua urus niaga yang dijalankan tu adalah mematuhi undang-undang. Tak apa, itu keputusan mahkamah. Okay. Tapi yang saya nak kata ni, apa yang kerajaan plan untuk NFC awal itu adalah salah satu plan yang bukanlah kata terbaik, tapi plan yang amat baiklah. Itu untuk food security. Yang baik untuk food security, untuk livestock, untuk animal feed. Walaupun chain dia tu, rantaian dia tu tak penuh lagi, tetapi setidak-tidaknya itu dah ada satu usaha yang telah difikirkan oleh kerajaan 15 tahun lepas. Cumanya untuk next ni saya mengharapkan peruntukan belanjawan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ini supaya lebih jelas tentang perancangan kerajaan untuk food security, sebab tak tahulah, kita tak nampak dekat mana dia punya perancangan tersebut. Betul. Satu lagi yang saya nak sentuh, Dok, berkenaan dengan elemen yang hilang ni ialah berkenaan dengan digitalization, digital economy. Digital economy ni saya rasa kita pun semua sedia maklum bahawa dunia berubah ataupun sekarang ni beralih kepada digital economy, dan terutamanya bisnes-bisnes yang kedai-kedai yang dulunya ada kedai tapi akhirnya beralih kepada platform online platform yang akan memberi impak kepada pekerjaan dan sebagainya. Yang ini mungkin adalah satu elemen kecil dalam digital economy yang saya tak nampak apa perancangan kerajaan untuk menangani ataupun mengatasi masalah-masalah ni. It's more on anticipating. Kita tak nak jadi reactive government. We want to be a progressive government. This is where saya rasa government should be. Kita tak nak patah balik. Kita nak anticipate. Kita nak make sure that bila problem tu datang, kita dah ready untuk especially masalah dalam dunia AI sekarang. AI, artificial intelligence sekarang, yang mana tentunya bagi impak kepada peluang pekerjaan ni. Okey, keboleh pasaran ni. Okey, contohnya designer. Okey, kemudian dunia fashion. Apabila AI boleh create muka-muka model-model tanpa memerlukan model fizikal. Model betul lah, model hidup. Model hidup. Kalau perlu model hidup ni, you kena bayar dia punya gaji, sama ada bayaran setiap kali muncul. Kalau di selebriti, you kena bayar harga yang lagi mahal, lagi tinggi. Tapi sekarang ni model pakai tudung AI. So model-model tak, radio DJ pun ada AI dah. Yes. Lagu pun boleh di AI kan? Betul. Suara. Semua benda AI lah sekarang. So jadi bila semua benda AI ni, saya kira rangka kerajaan tentunya perlu merangka planning. Kita tak boleh tolak ketibaan dan kehadiran AI dalam dunia hari ni, di Malaysia khususnya. Kita kena anticipate. Kita kena planning supaya memastikan tidak ada pihak yang tertinggal. Betul. Dengan perkembangan teknologi. Ini benda yang kita perhatikan dari masa ke semasa. Okey, Agil, kita bincang pasal ni. Yang satu benda lagi yang saya tengok, halal. Halal ni, Agil, kerajaan peruntukkan 100 juta. Ya. Okey, 100 juta research development, marketing, promotion dan lain-lain kan. Dan antara benda yang terbaik yang saya dengar daripada PMX, terima kasih Datuk Seri, proses sijil halal daripada 51 hari ke 30 hari. Ini yang saya rasa akan melegakan ramai orang lah. Sebab proses halal ni selalu bila kita cerita pasal proses halal ni, Masya Allah, punyalah lama. Saya ada satu cadangan.
Okay. Ni kalau boleh Datuk Seri PMX pertimbangkan, dan juga Menteri Agama pertimbangkan, dan juga sama ada HDC, Halal Development Corporation, dan juga JAKIM lah. Sekarang ni kalau kita tengok, satu proses nak dapatkan sijil halal ni satu bab lah, tempoh masa lama. Keduanya, kos yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memberikan sijil tersebut dengan inspection. Nak kena pergi ke kilang. Kalau kilang di Europe, pegawai daripada JAKIM, pegawai daripada ni nak kena fly ke sana dan sebagainya. Betul lah, itu mungkin peruntukan tu syarikat tu akan biaya sebab dia yang nak mohon lesen. Mungkin sebab kita tak tahu dia punya polisi dia. Cuma yang saya nak cadangkan ini adalah kita boleh gunakan kita punya pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa kita. Okay, di satu dunia kita ada mahasiswa kita. Kita ada di Europe, kita ada di negara Timur Tengah, kita ada di Jepun, kita ada di Korea, dan satu dunia. Okay, kenapa kita tak utilize mereka? Bagi training, bagi TOT kepada mereka. Okay, dan juga jadikan mereka inspektor kita yang akan buat inspection ke kilang-kilang ataupun di tempat-tempat yang memohon logo halal daripada kita. Betul. Okay. Supaya apa? Supaya kerajaan boleh cut cost dan manage the cost. Not only that, I think kerajaan juga boleh jadi satu hub halal Hub serantau. halal. Even globally. Student boleh dapat peluang pekerjaan. Betul. Dan bukan everyday pun. Hujung minggu ke dia pergi, dia balik, dia buat training. Kita pergi training TOT pada mereka. Ni cara dia, ni kaedah dia. Dan jadi produk-produk yang nak masuk Malaysia daripada mana-mana negara sekalipun boleh apply sijil halal daripada Malaysia, yang mana inspektor-inspektor tu macam Dok kata tadi lah, adalah student-student kita yang dilatih, diiktiraf, certified lah. Ini certified trainer, certified inspector. Certified inspector, ya betul. I think so, itu saya setuju dengan pandangan Dok tu, dan harapnya PMX dan tim-tim PMX ni akan dapat sampaikanlah cadangan kita kepada kerajaan. Satu lagi lah saya punya ni lagi lah. Saya kira satu lagi yang mungkin boleh tengok di pandangan di pasal unjuran ekonomi. Yeah. Yang ni okey lah. Saya rasa kita pun kena memahami bila belanjawan ni, kita nak berbelanja ni, kena ada pendapatan. Jadi pendapatan yang disasarkan oleh kerajaan lebih kurang dalam 307.6 bilion. Yang mana 185 bilion ni datang daripada direct tax lah. Termasuklah introduction of capital gain tax, wealth tax, lepas tu dia ada top rate income tax yang mana earn. Sikit-sikit bagi faham. Dia sekarang ni kerajaan dia start nak mengenakan cukai kepada mereka-mereka yang kaya. Ya. Inilah istilah paling mudah yang boleh saya sampaikan pada pendengar. Maksudnya kerajaan akan fokus mengutip cukai yang lebih daripada golongan T20. Maknanya nak beli beg Louis Vuitton. Saya tak erti sebut tu. Tak erti sebut. Saya sebut. Nak beli beg Gucci ke apa. Gucci saya erti sebut lah. Gucci saya erti sebut lah. Prada saya erti sebut lah. Sebut lah. Bukan erti pakai. Jadi bila pendapatan ni, bila unjuran ekonomi yang dibuat oleh kerajaan dalam 4 ke 5%, yang dilihat terlalu optimistik. Ini pandangan beberapa penganalisa ekonomi. Termasuk juga ada beberapa ahli-ahli parlimen yang mengatakan bahawa ia terlalu optimistik. Di mana jangkaan pakar-pakar ekonomi global yang mengatakan bahawa ekonomi global akan slowing down next year. Cumanya yang saya risau, bila kita terlalu excited nak nampak macam ada pertumbuhan ekonomi between 4 ke 5% ni, dengan pendapatan 307 bilion ni, dan perbelanjaan kita yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri, takut nanti bila sampai masanya tak cukup. Kalau tak cukup ni, kita nak dapat mana duit ni? Dia senang je. Untuk pendengar mudah faham, senang. Dalam satu rumah, kita ada mak, ayah, abang mungkin dah kerja, kakak mungkin dah kerja. Perbelanjaan isi rumah katalah dalam lingkungan 6,000. Pendapatan isi rumah mak, ayah, abang, kakak yang kerja ni 5,000. Jadi 6,000 tak cukup lagi ni. 1,000 ni kita adalah satu pakcik yang kaya, bagi kita bantuan 1,000 sebulan. Jadi cukuplah 6,000. Kemudiannya, tiba-tiba katalah kakak hilang pekerjaan, kurang pendapatan sebanyak 1,000. Tinggal 5,000 pendapatan, perbelanjaan masih lagi 6,000. Dah tak boleh minta kat pakcik dah. Pakcik tadi bagi 1,000 sebulan dah cukup lah bagi. Yeah. Kecuali kita nak kena korek tabung kita. Dalam istilahnya, kita mungkin nak kena korek balik Petronas kita ni. Inilah dia dilemanya. Kalau kita overestimate, kalau kita
rasa terlalu yakin tanpa mengambil kira faktor-faktor yang kita nampak, contohnya macam global economy yang slowing down, takut kita akan tercungap-cungap untuk mencapai sasaran belanjawan yang kita bentang di parlimen, dan akhirnya kita kembali kepada Petronas. Dulu ada satu ahli politik yang suka guna perkataan menjarah kekayaan Petronas. Tapi akhirnya mungkin kalau kita overestimate, kita terpaksa jarah pendapatan Petronas. Sebab itulah tolong buat GST balik. Itulah kita kena let's be realistic. Let's be realistic. Macam saya kata tadi, naik SST pun rakyat akan marah, buat GST pun rakyat akan marah, tapi rakyat marah SST dapat 5 bilion, rakyat marah GST dapat 44 bilion atau paling kurang pun 22 bilion. So saya rasa, dan pendapatan tu jangan salah faham, bukan kami bercakap ni bererti kita maksudkan pendapatan tu kerajaan kaya, tak. Bukan. Daripada 22 bilion atau 44 dan kita boleh belanjakan bilion, lagi pada rakyat. Untuk Boleh rakyat. belanjakan lagi pada rakyat. So, itu Jadi saya rasa itu mungkinlah topik untuk belanjawan. Memang kita dah expect panjang dan agak dry, tapi harapnya perbincangan kita akan dapat memberikan sedikit input pada sebab pendengar. kita tak boleh nak bahaskan semua. Betul. Kita maybe sentuh point. Dan saya yakin ada banyak Banyak. lagi podcast, video-video yang membincangkan tentang belanjawan. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa sekejap lagi untuk topik yang lain pula. Relax, bro. Okey, kembali lagi dalam podcast Relax Bro. Kita continue topik kita yang mana saya kira Agil tak selesai-selesai lagi kekejaman rejim Zionis, keturunan kera dan khinzir ini terus menyerang dan membunuh saudara-saudara kita di Palestin. Serangan terbaru di Hospital Gaza Yes, yang itu mengorbankan beratus-ratus orang. sangat Itu biadab dan kurang ajar. biadab dan kurang ajar kepada mereka. Dan juga yang paling penting sekali, kita harap kita dapat berbuat sesuatu, dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita Malaysia, negara kita sejak dahulu lagi, walaupun bertukar Perdana Menteri, semua Perdana Menteri berbicara di pentas UN, United Nations, diunggah, kekal dan konsisten berbicara soal Palestin, pembebasan Palestin dan mengkritik penindasan Zionis ke atas Palestin. Cumanya agak mengejutkan baru-baru ini, bukanlah walaupun beliau dah tarik balik Dr. Muslim dalam satu siri podcast juga di KS, keluar sekejap, which is sahabat kita juga, YB, saudara KJ dan juga saudara Syaril Hamdan. Sebenarnya tak ada kaitan dengan mereka tu. Saya nak cakap pasal Dr. Muslim ni. Dia apa isu dia tu? Sebab saya tak sempat tengok yang KS tu. Lain macam. Tak sempat. Memang tak sempat tengok. Okay, saya tengok sebab Dr. Muslim ni well known. Zaman kami pemuda UMNO pun program-program yang melibatkan soal Palestin, banyak beliau juga yang bantu dari sudut idea, pandangan dan juga menghadirkan Palestinian untuk diberikan bantuan. Itu seingat saya lah. So engagement dengan dia ni dah lama, bukan baru. Even dia pun yang lead research center under pasal isu Asia Barat di UIA. Tak apa, bukan soal tu. Soal bila dia mengkritik kerajaan tentang apa yang diambil oleh yang membuat PMX. Bukan pasal saya nak defend PMX ni, tapi saya rasa kritikan itu agak terlebih sikit. Namun dia dapat betulkan. Alhamdulillah ini dia betulkan. Cuma saya nak ulang sekali lagi lah, supaya kita semua tahu bahawasanya isu Palestin ni demi Allah ya tidak ada kaitan dengan mana-mana kepentingan politik. Dan saya tak bersetuju untuk dikaitkan dengan mana-mana kepentingan politik. You daripada parti mana ke dalam Malaysia, you daripada parti mana ke di Palestin, kami tidak ada apa-apa kepentingan untuk itu. Kami berbicara bukan pasal kerana Hamas, bukan pasal kerana Fatah, kerana mana-mana parti politik, kerana geopolitik Mesir dan sebagainya, tidak. Tetapi kami Malaysian, kami memberikan sokongan penuh, moral support kepada saudara-saudara kita di Palestin. So apa yang kerajaan buat, itu kena tahu. Ini isu-isu kemanusiaan lah. Saya rasa bukan isu. Betul, saya setuju dengan Dok. Saya sempat tadi, kita sempat bincang, walaupun saya tak tengok KS
berkenaan dengan topik ni, tapi saya difahamkan dia buat kenyataan seolah-olah PMX ni tak ada pun. Dulu berjanji bulan dan bintang dengan Palestin ni nak akan telefon dan sebagainya, tapi bila jadi Perdana Menteri dia tak telefon Hamas, tak silap saya. Tapi isunya saya macam tadilah, bukan pasal badan-badan politik, tapi bila PMX dah menjadi PMX, dia adalah ketua kerajaan, ketua kabinet, Perdana Menteri Malaysia, dan sekiranya bila beliau nak berhubung dengan Palestin, dia kena melalui kedutaan Palestin. Dan ialah Hamas bukan parti kerajaan, dan mereka hanya parti yang mewakili rakyat di Gaza. Jadi dia kerajaan, dia adalah orang kata birokrasi itu adalah yang perlu dipatuhi, adalah ini geopolitik sepatutnya perlu difahami betulnya. Foreign policy, hubungan diplomatik antara negara. Bukan soal kita support apa yang Hamas buat nak pertahankan penduduk Islam di Gaza. Betul. Palestin di Gaza, kita pertahan. Itu adalah hak mereka. Kita tak boleh nak kata kita tak mau tahu pasal Hamas. Kita kena tahu. Tapi dia pun dah betulkan. Dia pun dah betulkan. Dan saya rasa PM pun dah umum bantuan sebanyak Mula-mula TPM umum 1 juta. 1 juta. TPM umum pula 10 juta peruntukan yang kerajaan bagi. Kemudian TPM umum pula. TPM, PM, TPM pula. Sekali lagi umum, kerajaan mensasarkan 100 juta. So itu terbesar tu. Tak pernah lagi itu tak terbesar. sampai lagi tu. Okey, dan untuk makluman penonton juga yang paling menarik. Ini bukan macam saya nak puji apa-apa, tak. Saya tak nak ni. Tapi yang paling menarik sekali, saya as a NGO yang selalu terlibat dalam gerak kerja misi kemanusiaan ke Gaza especially. Kami baru-baru ni dijemput, puluhan NGO dijemput oleh Kementerian Luar Negeri. Okey, untuk penyelarasan penghantaran bantuan ke Gaza. Okey. So semua ni dipanggil. Kementerian yang laksanakan benda ni dan SUB sebahagian yang mempengurusikan mesyuarat tersebut memaklumkan ini arahan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri untuk dilaksanakan segera. So ini benda serius. Semua NGO yang ada ni, Mercy, NGO yang besar, MAPIM, ABIM dan sebagainya lah, yang saya tak mampu nak nyatakan semuanya. Tapi semua ni dipanggil untuk nak membincangkan koordinasi. Sebab peperangan kali ini berbeza. Saya bukan nak cakap ni untuk Muslim saja, tapi untuk semua. Okey, rakyat Malaysia dan mana-mana Palestin yang faham apa yang kita bincangkan ini. Kami sedang memikirkan cara yang terbaik, cara yang objektif dan praktikal. Objektifnya apa? Bantuan sampai. Bubuh duit dalam account bank sampai ke sekarang kat sana? Tak sampai, bank pun tak ada. Tak sampai, bank tak ada, bank kena bom. So kita memikir bagaimana nak sampaikan goods, keperluan, medical perubatan ke, barang-barangan ke, needs keperluan kat sana. Ni nak masuk musim sejuk. Apa comforter kalau kita nak bagi? Okay. So ini semua kita sedang fikirkan bagaimana kita nak salurkan ke sana. So itu yang sedang dibincangkan. Nanti akan adalah keputusan pihak kerajaan macam mana, tarikh bila kita boleh masuk dan sebagainya, yang sedang diuruskan oleh Kementerian Luar Negeri. Terima kasih kepada kerajaan dalam soal ini. Baik. Yang ni kita kena defend. Yang ni kita defend lah. Yang ni kita kena defend. Jadi saya harap dah tak adalah kita berharap dah tak adalah orang kata salah faham dalam isu ini, dan kita akan berhenti berehat seketika untuk ke topik. Ada satu lagi isu pendek je. Oh, ada lagi. Derma. Oi, derma. Yang duk jadi satu isu derma ni orang kata charges. Ada charges daripada NGO Aman Palestin yang dikatakan mengambil 30% daripada derma menurut audit tahun 2021. Ini perkara ni ada orang kata kos pengurusan ni terlalu tinggi. Tapi kos pengurusan tetap kos pengurusan bagi saya. Cuma mungkin silapnya bila Aman Palestin dia tak declare awal. Dia kena declare awal, mengatakan bahawa ya betul sebagai NGO kami juga perlu ada kos-kos pengurusan yang perlu kami hadapi, dan kita akan ambil daripada peratusan jumlah derma yang diberikan. Cuma sama ada 30% tu terlalu tinggi atau tidak, saya pun tak berani nak komen sebab kita pun tak tahu bagaimana kaedah operasi Aman Palestin ni. Tapi fundamentalnya mudah. Kecuali lah dia ni angel investor ke atau memang kaya raya sebagainya, tapi NGO Aman Palestin ni perlu ada kos-kos yang mereka hadapi dan perlu dibayar. Dan kalau tak ada kos ni, tak macam mana Aman Palestin nak bergerak. Dia satu benda yang orang terlepas pandang tau.
dia sebenarnya bila kata NGO ni dia sukarelawan base. Dia sukarelawan. Okay. Sebenarnya dalam gerak kerja kesukarelawanan ni ada elemen yang diperkenalkan di peringkat antarabangsa pun. Social entrepreneurship. Betul. Social enterprise. Social enterprise. Yang mana apabila dia buat kerja-kerja kemanusiaan, dia dapat pendapatan daripada itu. Untuk dia nak cover dia punya kos dia, pengangkutan dia, barangan makanan dia, minuman dia, tiket flight dia. So itu dia punya margin yang dia dapat dari situ. Okay. So itu antara benda-benda yang sebenarnya di-encourage oleh mana-mana pihak pun. Cumanya timbul isu ini apabila dilihat 30% itu terlalu banyak. Dengan nilai berapa juta? 30 juta ke? Saya tak pasti berapa. Lebih kurang lah. Wallahualam. Tapi berjuta-juta lah. Dilihat terlalu besar jumlah tersebut. So jadi benda ni pada saya kena declare awal kepada dan kena ada transparansi lah. Transparansi supaya tak jadi isu-isu lagi. Tapi tak apalah, isu aman plastik satu bab. Tapi yang penting umumnya hati-hati dengan scammer mana-mana pun. Hati-hati dengan scammer. Sama ada scammer tu daripada sini ke, daripada luar ke, daripada Palestin ke, kita tak tahu. Dalam kesempitan boleh sentiasa ada orang akan mengambil kesempatan. Dalam kesempitan akan ada orang ambil kesempatan. Jadi itu kita kena be careful. Kita harap supaya mereka menggunakan saluran-saluran yang betul untuk menyampaikan bantuan pada rakan-rakan kita dari Palestin. Agil dapat pahala. Dapat kita dah bagi dapat pahala. Betul lah. Betul, kita nak pahala satu, tapi kita nak benda tu sampai. Kita nak benda tu sampai. Sebab tu Nabi SAW pun nak bagi pun, Nabi tengok orang kalau badan segar, sihat lagi kuat, Nabi suruh dia kerja. Betul. Betul. Datang orang yang uzur tua, Nabi bagi bantuan. Nabi bagi. So ini ada dua perbezaan. Maknanya diteliti sampai ke tak sampai ada objektif. Objektif memberi bantuan. Okey, jadi kita berhenti sekejap. Kita akan kembali pada topik politik insyaAllah. Okey. Relax bro. Okey, kembali kita semula ke podcast Relax Bro. Kita nak bincang sikit topik politik Dok. Ada satu temu bual dengan Time ni pada PMX kita ni. Ada banyak topik yang dibincang dalam temu bual dengan Time tu. Tapi satu yang menarik bila dikatakan beliau ada hantar jemputan kepada PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Ini dia kata politik ni dia tak ada musuh. Dia kata musuh jangka panjang tak ada. Kadang-kadang musuh ni dia kejap ke, lepas tu dia jadi kawan. Jadi tak silap saya Ketua Muda PAS pun ada acknowledge. Dia kata dia nak kena bincang dulu dengan Perikatan Nasional. Wah, ni baru betul politik serba mungkin. Ini pernah berlaku dulu, Gil. Ingat tak masa mula-mula kita dengan UMNO dengan PAS. Okay. Kemudian ajak bersatu masuk. So itu tapi UMNO tak nak berlaku dulu. Tapi UMNO tak nak pada masa tu. So sekarang ni saya tak pasti nak bincang dalam PN ni nak ke tak join kerajaan perpaduan. Dia kalau bersatu tak nak, jadi habislah PN. Tapi bagi saya Dok, kita kena berubah ke arah satu dinamika politik. Ni orang selalu panggil dinamika politik. Bagi saya politik will never be a permanent thing. Kalau hari ni boleh jadi musuh, besok boleh jadi kawan. Yang pentingnya agendanya adalah untuk rakyat. Kalau agenda tu untuk sendiri, untuk poket sendiri, untuk parti politik sendiri, lupakan. Tapi kalau agendanya untuk rakyat, sekiranya PAS merasakan bahawa agenda yang dia nak sampaikan tu boleh disampaikan dengan kerajaan perpaduan, saya tak nampak kenapa tidak. Cumanya dari segi percaturan politik tu mungkin UMNO kena fikir banyak kali. Sebab kekuatan kita parti UMNO ni untuk mendapat sokongan Melayu ni masih lagi tidak kuat. Cuma bila ada PAS dalam kerajaan perpaduan, sedikit sebanyak memang akan bagi manfaat yang lebih kepada PMX, sebab dia dapat sokongan Melayu daripada PAS tu. Bila dah ada sokongan Melayu daripada PAS tu, adakah UMNO masih relevan dalam kerajaan perpaduan? Yang ni percaturan politik lah. Saya bukanlah pakar pencatur politik, tapi ini adalah satu logik yang saya rasa kita kena hadam. Bila ada PAS, jadi UMNO ni sebagai apa?
dia tu politik ni flexibility tu kena ada. Betul. Saya tak melihat dari perspektif sampai ke pilihan raya. Saya melihat perspektif untuk kebajikan rakyat dalam tempoh 4 tahun ini. So kerjasama antara kerajaan negeri yang beberapa negeri yang dipegang oleh PAS, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, nak pulihkan hubungan dengan kerajaan pusat. Pada saya patut dipulihkan hubungan. Bukan kata tak ada hubungan, ada. Tapi kalau participate sekali dalam kerajaan perpaduan, which is support kerajaan pusat. Kerana saya kira PAS bercakap soal federalism. Tapi yang diambil Tun Mahathir sebagai penasihat ekonomi seolah-olah cuba mengasingkan 4 buah negeri itu daripada federal. Seolah-olah. Ni dia SG4 ke? SG4. So ini yang menjadikan isu perbincangan di bawah. Jadi orang nampak you bercakap federalism. Kerajaan pusat kena tolong kerajaan negeri. Tapi you pergi buat acting yang agak luar biasa. Contoh dulu kan. Dulu bila ada menteri kementerian tertentu yang engage dengan kerajaan Singapura buat lawatan, dapatkan pendapat dan pandangan macam mana HDC, Housing Development Corporation Singapura punya anak syarikat perumahan negara Singapura. So jadi bila dapat pandangan tu kata nak jual negara dekat Singapura. Tapi saya difahamkan PAS pun engage dengan PAP juga untuk menasihati ekonomi SG4 itu kan? Politik ikut sedap tekak tu. Yes, sebab tu saya kata be practical dan kita kena realistik. Dan cukup-cukuplah politik yang jenis cakap balun. Saya nak narik pendengar mungkin yang tak pernah dengar pasal SG4 ni. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis adalah 4 buah negeri yang dikuasai oleh pembangkang, iaitu Parti PAS. Dan mereka cuba membentuk satu blok negeri-negeri yang bersekutu lah untuk kepentingan ekonomi bagi koridor itu. Dan mengasingkan mungkin inisiatif-inisiatif ekonomi negeri-negeri tersebut daripada kerajaan pusat. Tapi mereka juga melantik Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat. Kita dah ada NCER. Kita dah ada badan koridor pembangunan. Koridor pembangunan untuk utara, untuk timur, untuk meneliti keperluan pembangunan. Which is benda ni semua related dengan bajet dan belanjawan yang dibentangkan setiap tahun. Betul. So jadi itu satu bab lah. Cumanya apa yang apa ni kita bangkitkan ini soal partisipasi PAS dalam kerajaan tu bukan saya kata satu keperluan yang amat sangat, tetapi alangkah baiknya kalau come on enjoy lah. Ya, saya setuju. Tapi Dok cakap tadi tak nak fikir sampai ke pilihan raya. Mungkin saya tak fikir sampai ke pilihan raya, tapi akan ada ramai ahli-ahli politik yang akan memikirkan macam seolah-olah PAS masuk hari ni, besok pilihan raya. Ini yang ini adalah satu realiti politik. Dok, saya bukan nak cakap saya bukan idealist. I used to be idealist, but now I'm a realist dalam politik. Bila masuk je PAS, memang betul benefit dia adalah memberi keupayaan pada kerajaan berfungsi dengan lebih baik dan agenda-agenda kerajaan akan sampai dengan lebih baik pada rakyat. Dan PAS pun ada kursi yang banyak, 47 kursi kalau nak dibandingkan dengan DAP. Tapi kalau kita kata macam ni, kalau ada orang kata macam ni, apa perlu PAS? Kita dah ada 2/3. Betul. Kita plus baru-baru ni Kuala Kangsar punya MP Kandor. Betul lah. Support kerajaan. Tapi kalau katalah PAS berminat untuk masuk, saya tak rasa PMX akan tolak. Apa masalah kan? Betul. Saya positif lah. Saya pun positif. Cuma saya kata tadi, dikala kita ni positif, akan ada aktor-aktor, pelakon-pelakon politik ni yang akan cakap PAS masuk ini macam besok nak pilihan raya je. Yang ni. Tapi bagaimanapun itu kita bercakap dari perspektif pandangan umum. Betul. Perspektif parti kena buat keputusan lah. Parti kena macam buat keputusan. UMNO kena buat keputusan. Kena ada discussion among kerajaan perpaduan. Tentunya untuk nak menerima ni adalah kuasa ditentukan oleh kepimpinan setiap parti bersama dengan yang Perdana Menteri lah. Betul. Ini kita serah pada kebijaksanaan kepimpinan parti-parti politik dalam kerajaan Alright. perpaduan. Sebelum kita habis podcast hari ini, kita ada satu isu yang agak menarik. Siapa namanya polemik. tu? Pok Ya Concode. Pok Ya Concode. I still don't get it. Abang Sabri dengan Angelina Bila sebut Concode tu, tadi tanya kat apa benda Concode ni? Oh, Concode ni Hotel Concord. Jadi ada Tuan Guru lah yang agak popular di kalangan sekolah-sekolah pondok
yang mengatakan bahawa proses ijab dan kabul tu tidak sah. Yang ni saya serah pada Dok lah, Dok punya area of expertise. Dia simple. Saya yakin penonton dah tengok banyak komen-komen daripada ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. It's very simple saja. Okay. Betul, ada khilaf ulama. Okay. Jumhur ulama, majoriti ulama terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab Syafi'i berpendapat harus, walaupun tak disebut perkataan aku terima nikahnya, tak ada perkataan nikah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam majlis itu, proses berjalan. Datuk Mufti Perlis sebut aku nikahkan di kau dengan fulanah sampai habis, dan dia respon, saya terima, aku terima seperti yang tersebut itu. Terima apa? Bukan mufti waktu itu apa, Dia bagi barang. bagi barang ke, ataupun Dia cakap aku nikahkan dia kau. dah, ataupun jual cendol ke. Dia, tak. Mufti sedang dalam majlis nikah. Itulah, itu yang So itu very clear. itu mudah lah pun. Mazhab jumhur kata Tak sah. ada masalah. Betul, dalam mazhab Syafi'i kata tak sah. Okey, tak sah. Okey, tapi ini khilaf. Ini bukan kata-kata yang Ini perbezaan di antara mazhab je lah. perbezaan di antara mazhab. Sama seperti mazhab Syafi'i menetapkan akad jual beli kerana kena sebut aku jual dan yang penerima aku beli. Kena sebut lah. Sebut. Bagaimana vending machine? Ada contoh betul-betul kita ke kedai ni apa semua ni. Akad jual beli kita bagaimana? Dia ni perbezaan mazhab ni bagi Mazhab. saya hanyalah perbezaan pendapat. So, dan lagi satu lagi contoh, kita bayar zakat. Bayar zakat mazhab Syafi'i untuk zakat fitrah mesti kena makanan asasi. Kita beras di Malaysia ni. So kita wajib bagi beras ikut mazhab Syafi'i. Bagi selain daripada beras tak sah zakat fitrah. Kalau Tapi bagi wang tak boleh. Kita bagi duit. Mazhab Hanafi Boleh. yang membolehkan. So jadi tak ada masalah. Ini saya kira tak sepatutnya seorang tuan guru bercakap soal apa bagi satu sampai ke zina apa semua sekali. Ini apa ni? Ini sudah jadi cerita kartun. Okey, pada saya sepatutnya kita berikan moral support kepada orang yang baru peluk Islam, Angelina Tan. Yang kita kenal dari kecil lagi, Pimai Tang Tu. Akhirnya Tang Tu juga dia kahwin. Lucy. Siapa tak kenal lu kecil-kecil tengok kan? So jadi kepada Abang Sabri dan juga kepada Angelina Tan, tahniah. Selamat pengantin baru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Daripada Relax Bro Podcast. Jadi kita doakan semoga pasangan pengantin ini akan berkekalan hingga ke jannah, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Jadi terima kasih pada penonton dan pendengar. Jangan lupa like, share dan follow Relax Bro di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Spotify. Spotify. Jangan lupa Spotify. Okay. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Relax, bro.